Okey, jadi kita sambung. So kamu dah bahagikan. So tadi siapa ke dapat jawab tadi? Dah 60 bahagi apa? 60 pula. Bukan 60 le. Kenapa cikgu buat 60? Berapa tadi charge elektrik dia? 90. Aduh, sini. 90 kolom. Okey. Jadi 90 bahagi dengan 1.6 dapat 10 negatif 19. So 90 bahagi 1.6 eksponen negatif 19. So kamu akan dapat jawapan dia 5.625. Darat 10 kuasa 20. Okey, ada unit tak? Ni kolom atas ni potong, bawah potong. So tak ada unit, memang tak ada unit lah sebab soalan pun tanya bilangan elektron kan. So bilangan elektron ni yang inilah 5.625 dapat 10 kuasa 20. Banyak tak elektron dia? Banyak kan? Tak terhingga banyaknya. Okey, banyak sangat elektron tu. Bilangan elektron. Okey. Dah settle yang itu. Okey, next. Kita pergi ni pula. Medan elektrik. Okey, apa benda pula medan elektrik ni? Okey, sebelum tu kamu salin lah. Kalau dia tiba soalan tanya kan, apa maksud medan elektrik? Jawapannya senang je, iaitu kawasan di mana cas elektrik mengalami daya elektrik. Okey, kawasan di mana cas elektrik mengalami daya elektrik. Okey, so apa benda daya elektrik ni? Okey, so benda ni kena buat eksperimen lah ni ya, tapi kita tak buat. Lagi pun tak ada pun eksperimen ni. Kita tak ada alat dia nak guna, iaitu alat dia apa? Kita tengok ni alat dia apa. Dia perlukan alat ni, VLT. Okey, apa benda VLT tu? Voltan lampau tinggi. So cikgu tak adalah alat voltan lampau tinggi ni. Tapi cikgu ada video dia kan, cikgu tunjuklah video dia. Okey. So eksperimen ni perlukan voltan lampau tinggi, lepas tu dia perlukan minyak. Tak kisahlah apa-apa minyak. Lepas tu kan dia kena letak sebuk, dia letak sebuk semolina. Sebuk apa ni? Sebuk suji. Dia akan tabur kat atas minyak ni. Nanti kan sebuk-sebuk tu dia akan buat dia punya pattern, dia adalah susunan dia. Okey. So ni video dia. Okey, kejap tadi yang ni kamu dah betul kan ni 90 kolom ni? Cikgu salah tadi dah betul kan? Betul. Cikgu tu silap. Cikgu tu buat 60. Okey, kejap cikgu cari video dia. Okey, video dia ni. Okey. Video ni perlukan voltan lampau tinggi so memang makmal tak ada pun. So ni lah gambar dia. Tu nampak voltan lampau tinggi. Macam power supply biasa je. Ni lah dia voltan lampau tinggi Okey, lepas tu wayar, letak 2 wayar sambung dengan tu apa ni elektrod. Kemudian dia letak minyak, castor oil. Apa-apa minyak pun boleh sebenarnya Dalam handout tu minyak jarak Okey. Lepas tu ada petri dish. Tu sebut apa tu? Semolina sebut semolina. Lepas tu
Ni high voltage power supply ni voltage lampau tinggi. So dia adalah terminal positif dengan terminal negatif. Okey, lepas tu kita letak elektrod. Okey. Lepas tu kita ada 2 elektrod. Okey, bayangkan ni terminal positif yang sambung. Okey, kejap Sekejap. Kenapa tak boleh ni? Okey. Okey, kita ada 2 elektrod kat sini yang terpacak tu kan. Okey, ada 2 elektrod. So elektrod yang sambung dengan voltaj lampau tinggi yang terminal positif, so dia akan jadi terminal positif lah. So elektrod yang sambung dengan terminal negatif, dia akan jadi terminal negatif. So ada 2 elektrod, terminal positif dengan terminal negatif. Lepas tu kita pun taburkan sebuk semolina tu kan. Lepas tu kita hidupkan voltaj lampau tinggi, kita hidupkan, nanti kan kamu akan nampak sebuk-sebuk ni macam ada pattern dia. Nampak macam dia tengah ada pattern lah, ada susunan dia. So benda ni pun kamu kena tahu, kadang-kadang dia keluar dalam objektif, kadang-kadang dia keluar dekat structure. Dah nampak tak susunan dia? Pattern dia, nampak tak pattern dia macam mana? Tak pun nampak. Tu, zoom. Okey, nampak? Nampak tak pattern dia? Okey, sekejap cikgu. Okey. Nampak. Nampak kan? Yang terminal positif ni pattern dia macam ni kan. Dia macam keluar macam ni kan. Dia macam ada line-line macam tu. Lepas tu terminal negatif pun dia line-line juga macam ni. Dia macam apa lah nama dia? Macam itulah dia punya pattern dia. Macam bunga pattern dia. Lepas tu nampak tak line ni ada macam ni? Nampak tak ni? Nampak. Kan? So tengok dia ada pattern dia. Macam ni. Macam ni, macam ni, macam ni. So dia samalah macam dalam handout kamu tu. Okay, mana handout dia? Okay, kejap So dia punya handout dia mana tu? Okay, kejap. Yang itu. Okay. So yang mana? Okay. So pattern yang tadi dalam video tu dia sama macam ni Yang ni Okay. Ni elektrod. So kat sini positif, ni negatif. So kamu akan nampak positif. Macam ni lah line dia. Okay, so sekarang ni charge yang positif. Charge yang positif. Mana? Okay ni Sekejap. Okay, charge yang positif. Dia punya ni keluar tau. Dia punya line dia keluar. Lepas tu kalau negatif, line dia masuk. Faham tak? Faham. Faham kan? So charge positif, medan elektrik dia keluar. Okay, kejap. Okay, charge positif, medan elektrik dia keluar. Charge negatif, medan elektrik dia masuk. Okay, masuk. So tadi kamu nampak tadi ni lah. Charge positif, medan elektrik dia keluar. Charge negatif, medan elektrik dia masuk. Lepas tu ni charge positif, medan elektrik dia keluar. Negatif masuk. Keluar, masuk. So anak panah dia macam ni lah. Keluar. And then yang ni masuk ke charge negatif. So itulah cara nak lukis medan elektrik untuk charge positif dengan charge negatif. Okay. Untuk yang elektrod yang ni, yang ada ni 2 elektrod point tu. Okay. Okay, next video pula. Okay, next video, tengok video ni pula. Okay, kalau yang ni, tadi ni kita panggil elektrod point elektrod point. Okay, kalau dia letak elektrod SATA. Okay, kejap elektrod SATA. Dah letak ke belum? Mana? Okay, ni elektrod point. Okay, yang tadi kita tunjuk tadi tu. Okay, kalau macam ni, okay, kejap Oh, ni letak satu elektrod je.
dia letak satu electrode point sahaja. So kalau dia letak satu electrode point sahaja, kita tengoklah electrode tu dia sambung dengan terminal apa. Kalau dia terminal positif, medan elektrik dia apa? Keluar ke masuk? Respon. Keluar. Keluar. Kalau positif, medan elektrik dia keluar. Okey? Dia keluarlah, dia keluar. Kalau charge dia, kalau electrode tu charge dia negatif, medan elektrik dia masuk. Masuk. So benda tu kena hafal Okey. Ni charge positif, medan elektrik dia keluar. Okey, next. Ni kita panggil electrode SATA. Yang tadi electrode point. Ni kita panggil electrode SATA. Electrode SATA. So kalau sini kalau sambung dengan terminal positif ni jadi apa? Positif, electrode SATA yang positif. Kalau ni sambung dengan terminal negatif, dia akan jadi electrode SATA terminal negatif. So line dia macam mana? Kamu tengok line dia macam mana? Dia lain sikit. Kamu, nampak ke tadi? Sekejap bukan. Nampak tak line dia? Nampak. Nampak kan? Okey. So line dia macam straight macam ni kan? Dia straight macam ni line dia. Dia selawi je. Macam ni lah. Kalau electrode SATA dia punya line dia selawi. So kalau sini terminal positif, yang ni terminal negatif. So dia punya arrow dia mana? Ke kanan ke kiri? Respon. Ke kanan. Kanan kan? Sebab dia ke kanan. Sebab charge positif keluar, charge negatif masuk. Positif keluar, negatif masuk. So positif bagi negatif lah. So ni dia punya anak panah. Okey. So dia samalah macam dalam gambar ni. Okey. Yang dalam handout ni. Mana handout? Yang ni lah dia. Kalau pakai electrode SATA kan. So ni lah dia, line dia akan jadi selawi. Okey. Selawi. Lepas tu positif keluar, negatif masuk. Okey, kalau macam ni dia letak satu electrode point, satu lagi electrode SATA. So dia punya pattern dia macam mana? Corak dia. So yang electrode point tu ni lah dia macam bentuk bunga api. Yang SATA tu dia macam ni lah, garis dia macam selawi macam tu. So positif keluar, negatif masuk. Kalau macam ni, kalau dua-dua electrode point, dua-dua tu dia sambung dengan terminal positif. Dua-dua terminal positif. So dua-dua tu dia akan jadi corak macam bunga api, kan, macam bunga api. Lepas tu medan elektrik dia keluar. Okey, dua-dua keluar. Kalau macam ni lah, electrode point dua-dua negatif. Okey, lepas tu medan elektrik dia bentuk apa? Dia jadi macam bunga api tapi medan elektrik dia keluar ke masuk ni? Ni nama dia apa Masuk. Masuk medan elektrik dia masuk. So pattern ni, corak-corak ni kamu kena tahu Okay, next. Ada lagi tak? Okay, ni lah. Okay, ni apa benda kat ni? Okay, ni pun eksperimen. Dia letak bola pingpong. So ni pun kena guna voltan lampau tinggi juga So memang tak adalah kat mama memang tak buatlah eksperimen ni. Tapi cikgu ada video dia. Okay. Okay, video dia macam ni Sekejap. Tu video dia. Okay, nampak tak apa jadi dengan bola tu? Bola pingpong tu dia berayun kan? Okay, kenapa dia berayun? Okay, sebabnya asalnya kan pelat P ni terminal apa? Respon. Pelat P ni. Kalau dia sambung dengan voltan lampau terminal positif, so pelat P ni akan jadi terminal positif. Ya, dia akan jadi terminal positif. Yang pelat Q ni akan jadi terminal negatif. Ya. Okay, sekarang ni bola pingpong dia duduk tengah-tengah. So kalau duduk tengah-tengah dia neutral lah. So bila dia neutral, maksudnya kan neutral maksudnya dia punya charge positif dengan charge negatif dia sama banyak.
Contohnya kalau charge positif dia ada 2, negatif dia pun ada 2. Kalau macam ni dia neutral. So kalau neutral dia tak berion Kalau macam ni dia tak berion. Dia berion waktu bila? Waktu bila kamu letakkan bola pingpong tu kamu dekatkan dengan terminal positif. Okey, bila kamu dekatkan dengan terminal positif, nanti charge positif tu dia dengan charge positif ni, okey, bila kamu dekatkan bola pingpong ni, nanti bola pingpong ni dia akan jadi charge positif tau. Dia akan jadi charge positif. So sekarang ni positif dengan positif menolak ke menarik? Respon. Tolak. Ya, Tolak. so, bila menolak tu yang bola tu akan tertolak pergi dekat plat Q. Okey, bila bola tu dia melekat, dia sentuh pada plat Q, nanti charge negatif ni kan, bila dia sentuh pada plat Q, nanti charge negatif plat Q tu dia akan masuk ke bola apa ni? Bola pingpong ni. So bola pingpong ni akan jadi charge negatif. So negatif dengan negatif menolak ke menarik? Tolak. Tolak kan. So dia akan tolak, dia hayung lah kat sana. So benda ni akan sentiasa berulang. Tu yang nampak bola tu berayun. Faham? Faham. Boleh. Boleh Tapi nak kasih bola tu berayun, kamu tak boleh lah letak bola tu kat tengah-tengah Kalau tengah-tengah dia tak adalah dapat charge daripada plat ni. So nak bagi dia ada charge, contoh nak bagi dia charge positif kan, kalau tengah-tengah dia jadi neutral dia neutral. So nak bagi dia ada charge, kamu kena dekatkan bola tu pada plat, kena bagi bersentuhan Bila dia bersentuhan, nanti charge positif dekat plat ni dia akan pindah masuk ke dalam bola. So positif dengan positif tolak. So bila bola tu sentuh pada plat Q, nanti charge negatif dalam plat Q tu dia masuk ke dalam bola pingpong ni. So negatif dengan negatif dia tolak. So benda tu berulang. Okey, so tu yang jadi macam ni Dia jadilah bola pingpong berayun. Macam tu lah dia berayun. Okey. Faham? Faham. Okey, faham. Okey, last. Okey, last mana? Last yang ni pula. Okey, mana kejap apa tiba ke? Sekejap. Okey, ni pula. Ni pun eksperimen ni. Nyalaan lilin. Okey, dalam medan elektrik. Pun sama juga, kita perlukan voltaj lampau tinggi. Okey. So, siapa pula? Sekejap siapa pula yang ni? Cikgu nak clear kan ni? Baik. Sekejap. Okey lah. Okey. Kalau plug P yang sambung dengan terminal positif, dia akan jadi terminal positif lah. Okay. And then plug Q yang sambung dengan terminal negatif, dia akan jadi terminal negatif. Kemudian kita letak nyalaan lilin kat sini. Letak lilin kat tengah-tengah. Tapi waktu tu bekalan voltaj lampau mati. Voltaj lampau mati lah. Voltaj lampau tinggi tu dimatikan. Kalau dimatikan, apa jadi? Tiada. Tak jadi apa-apa lah Nothing happen lah. Tidak jadi apa-apa pun. Tiada perubahan tiada perubahan. Melainkan kamu hidupkan voltaj lampau tinggi tu. So kamu akan nampak nyalaan lilin tu dia akan tersebar ke mana? Respon. Negatif. Ya. Nyalaan lilin dia tersebar ke plat negatif. Okey, kenapa dia tersebar pada plat negatif? Lebih banyak. Okey, dia ada reason dia, sebabnya. Okey. Bila kamu hidupkan voltaj lampau tinggi, so kan kat sini ada udara kan. Sini ada udara. Okay, so udara tu akan diionkan. So kan kat sini ada ion udara positif, ion udara negatif positif, negatif. Ni kat dalam nyalaan ni, dalam nyalaan lilin ni pun ada positif, ada negatif okey, jap. Cikgu nak besarkan lilin ni besarkan lagi ke? Okey. So ayat-ayat udara ni
Maksudnya kan udara-udara ni diayonkan ya, diayonkan. So kat nyalaan ni dia adalah positif, positif, negatif, negatif, positif. Okey. Sekarang ni ion udara yang bercas positif, dia jisim dia mempunyai jisim besar mempunyai jisim yang besar. Dan bila dia jisim besar, so dia bergerak lambat. Dia bergerak lambat. Tu ion udara yang bercas positif, jisim dia besar. So kalau ion udara yang bercas negatif, jisim dia apa? Tengok kenapa buat ni? Kecil. Ya, dia opposite lah kan. So kalau ion udara bercas negatif, mempunyai jisim kecil. Okey, ni dia. So ni beza dia. Ion udara bercas negatif dengan ion udara yang bercas positif. So bayangkan dalam nyalaan lilin ni dia ada cas positif kan, ada ion udara yang cas positif, ada yang negatif kan. So disebabkan ion udara ni bercas positif ni jisim dia besar. Bila dia jisim besar, okey sekarang ni plat ni plat negatif. So ion udara apa yang tertarik dengan plat negatif? Respon. Positif. Ya. Kalau sini plat dia negatif, jadi ion udara yang positif tu yang akan tertarik ke plat negatif. So disebabkan ion udara yang bercas positif ni jisim dia besar, sebab itulah dia punya nyalaan dia lebih besar ke arah plat negatif ni. Faham ke? Faham tak kenapa nyalaan api ni dia tersebar, nyalaan dia lebih besar ke arah plat negatif? Sebab ion udara yang bercas positif, kan ni bayangkan ni kat sini positif. Ion udara yang bercas positif ni jisim dia besar. Bila jisim dia besar, nyalaan dia pun besar. Sebab tu nyalaan dia nampak besar ke arah plat negatif. Berbanding dengan ion udara yang bercas negatif, jisim dia apa kalau negatif? Negatif jisim dia kecil. Bila dia kecil, sebab tu dia punya dia punya nyalaan dia tak besar tertarik pada terminal positif ni. Aduh, kejap Macam tengah lukis nyalaan dia besar. Macam ni lah, macam ni bayangkan. So yang positif ni, ion udara yang positif ni jisim dia besar. Okay, so dia tertarik dengan plat negatif disebabkan ion udara charge positif ni jisim dia besar. So nyalaan dia lebih besar. Yang negatif ni pula, ion udara yang charge negatif ni jisim dia kecil. Dia tertariklah dengan plat positif, tapi disebabkan jisim ion udara tu charge jisim ion udara yang charge negatif tu kecil, sebab tu nyalaan dia pun kecil. Dia taklah sebesar yang charge positif ni. Dah? Boleh? Boleh. Okay. So kalau soalan tanya kenapa nyalaan api lebih besar ke arah plat negatif? Kamu nak jawab apa? Kerana ion udara positif mempunyai jisim yang besar, lalu dia lebih tertarik kepada plat negatif. Kamu jawab tu je, kerana ion udara yang bercas positif mempunyai jisim yang besar, okay, menyebabkan nyalaan dia besar ke arah plat negatif. Okey. Dah. Tu je. Dah cukuplah kot. Okey, tu saja kelas. So nanti soalan yang kira-kira ni kita buat minggu depan Hari ni kita belajar teori je. Teori eksperimen. Okey, itu saja. Bye-bye. Terima kasih Saza. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih Saza sebab bagi tangguh kelas. Itulah. Tangguh. Okey.